Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all of you. Okay, so hari ni untuk video kali ni kita akan masuk chapter yang baru iaitu chapter yang kedua berkenaan dengan differentiation and application of differentiation lah. Okay, so differentiation ni, what is differentiation? So kita tahu kalau contoh dalam equation, linear equation y equal to mx plus c. Okay, so M ni kita tahu M is the gradient from the graph. Okay, so kalau kita gunakan formula, maksudnya contoh kita ada formula, ini graph kita. So gradient kita adalah contoh yang ni. Ni kamu multi straight line lah. Okay. So macam mana nak cari gradient? Gradient dia punya formula dia adalah y2 minuskan dengan y1 divide by x2 minuskan dengan x1. So semua ni pernah belajar masa dekat sekolah tu. So maksudnya ini point yang point dia. So ini adalah x1, y1 and then ini adalah x2, y2. So ini adalah gradient lah. So gradient ni juga y2 minus y1 ni adalah difference between y divided by difference between x. So atau juga kita panggil dia sebagai dy over dx lah. So untuk gradient daripada graf ni kita boleh gunakan formula differentiation lah. Okay, so ini adalah differentiation. So banyak application of differentiation yang kita boleh gunakan dalam real life. Contohnya, okay, so dalam fizik kita tahu kita ada formula, kita boleh kira distance. Distance adalah jarak from one place to another place lah. So daripada distance ni kita boleh cari velocity. So macam mana nak cari velocity? Adalah daripada formula distance ni ds overkan dengan dt. So contoh distance dia punya simbol adalah s. Okay, so ds over dt, bila kita differentiatekan function s respect to t, kita akan dapat velocity. So daripada velocity juga kita boleh cari dia punya acceleration. So macam mana nak cari acceleration? Adalah kita akan differentiatekan dv ni respect to t. So kita akan dapat acceleration. Okay, so ini application yang pertama. So application yang kedua juga banyak dia punya application. Kamu boleh buat nak cari contoh elektrik daripada formula daripada formula voltage. So itu pun kita boleh gunakan differentiation. So yang ketiga, contoh yang kita boleh tengok lagi adalah let's say kita nak build satu roller coaster. So dalam roller coaster kita tahu dia akan ada yang tempat tinggi and then dia akan turun bawah and then naik balik tinggi macam itulah. So bila kita nak build roller coaster, dia punya height untuk bahagian tinggi ni kita tak boleh simply buat macam tu je. So dia kena balance dengan bahagian nak turun ni supaya bila speed dia untuk roller coaster tu dia boleh support all the passenger tanpa terbabas ataupun terkeluar daripada dia punya railway punya ni lah, roller coaster tu. So apa yang kita akan buat dekat sini, kita akan testkan dia punya maximum and minimum. So sama jugalah dekat sini, macam mana nak cari maximum dan minimum, kita akan gunakan gradient. So gradient dia dalam bentuk macam ni lah. Okay, so sebab dia straight line kan. Okay, so ini adalah kita punya x1, y1. Ini adalah kita punya x2, y2 lah. So maksudnya bila kita nak buatkan ketinggian, contohlah let's say ketinggian dia adalah 1 kilometer. Okay. So pada 1 kilometer kita nak test pada puncak ni yang stable ni, kita akan gunakan formula gradient. Okay. So di mana dia punya ni nanti y2 minuskan dengan y1, x2 minuskan dengan x1. So ini secara manualnya lah. Tapi yang senang kita akan gunakan formula differentiation untuk cari dia punya maximum dan minimum value. Okay, supaya kita punya roller coaster railway ni dia akan stable untuk support sepanjang game tu berlangsung lah. Okay, so ini adalah a few lah example yang kita boleh gunakan differentiation dalam real life. So kamu boleh google lah dekat YouTube semua dekat untuk tengok video macam mana application of differentiation. Okay, so differentiation dulu kamu pernah belajar masa sekolah, tapi yang itu cuma a few method of differentiation lah. So dekat sini nanti kita akan banyakkan lagi method of differentiation. Okay, so kita akan tengok how to differentiate for a few types of function lah. Okay, so dekat sini kamu nampak
kita ada beberapa function. Okay. So, dekat sini function dia. Okay, sebelum saya masuk pada function kita simbol yang kita gunakan dalam differentiation. So, kita tahu kalau kita ada function y respect to fx, so function yang kita akan differentiate, kita akan dapat dy over dx. Maksudnya, differentiatekan function y respect to x. So, sama juga bila saya ada z equal to ft, so maksudnya bila kita differentiate dz over dt lah. We differentiate function z respect to t. So, maksudnya dekat sini, function yang ada t kita akan differentiate. Okay. So, itu dia punya simbol dia lah. Kita boleh gunakan dalam simbol yang ini. Ataupun biasanya kita gunakan, contoh kalau dy over dx, kita gunakan y prime. So, kalau dz over dt, so kita gunakan z prime. So, y prime represent kita differentiate satu kali. So, bila kita differentiate untuk kali kedua, so dia akan jadi d square y over dx square. So, maksudnya kita akan differentiate function y tu sebanyak 2 kali lah. Ataupun kita simplify, kita gunakan simbol yang lain, y double prime. Dan seterusnya lah dia punya simbol dia. Okay. So, kalau 3 kali, y triple prime. Okay. So, ini untuk ni lah. So, kita tengok beberapa contoh function differentiate. Okay. So, dekat sini kita punya function kita. Yang pertama, a ni adalah constant. Okay. So, ini saya refer daripada formula terus. And then, u ni adalah can be any function of fx. So, sekarang function boleh might be any type of function lah. Okay. So, fx. So, yang pertama sekali, bila kita ada function constant d over dx, differentiatekan function constant. So, kita akan dapat kosong. Contohnya, y sama dengan 5. So, bila kita differentiate dy over dx, so 5 ni dia akan jadi kosong. Okay, so ini semua tahu kot. Okay, yang pertama adalah constant. So, yang kedua adalah algebraic, di mana bila kita nak differentiate d per dx, okay, x to the power of n. So, yang ni axn lah. So, a constant. So, macam mana kita nak differentiate? Kalau kita ada x kuasa n, kita akan bawa ke depan n tu. So, dia akan jadi n multiplikan dengan x. So, yang power ni kita akan minuskan dengan 1. So, perkataan differentiate, different. So, kita tahu kalau different, kita akan tolak. So, maksudnya dekat sini, power ni kamu akan tolakkan satu lah. So, let's say saya ada y sama dengan x to the power of 5. So, bila saya differentiate, so ini y respect to x, so dy over dx. So, kalau x kuasa n, okay, n bawa ke depan, so 5, x, and then power ni kita akan minuskan dengan 1 lah. So, 5 tolak 1 akan jadi 4. Okay, so ini function algebraic. So, next one adalah function exponent. So, bila kita ada function exponent yang kita nak differentiate, e to the power of u. So, u ni can be any function of u. Okay. So, bila kita ada e to the power of u, so macam mana kita nak differentiate? So, untuk function exponent, when we differentiate, kita akan dapat balik exponent. Okay, so memandangkan dekat sini ada function x, kita akan darabkan lagi dengan hasil differentiate function power of u ni lah. So, power of exponent. So, power of exponent sekarang kita adalah u. So, u ni adalah any function of fx. So, maksudnya saya akan differentiatekan function du tu respect to x. Okay, so ini untuk exponent. So, example, saya ada y equal to e to the power of 3x minus 2. Okay. So, bila kita differentiate y prime, so exponent, kita akan dapat balik exponent 3x minus 2. And then, darabkan dengan hasil differentiate du over dx. So, u kita adalah power exponent. So, ini power dia. So, differentiatekan 3x, kita akan dapat 3. So, negative 2 differentiate akan dapat kosong lah. So, kita akan dapat last sekali 3e to the power of 3x minus 2. Okay, so ini untuk function exponent. So, next one adalah function ln. So, d dx sama juga, yang ini adalah ln of u. So, u ni can be any function of fx. Okay, so, bila kita ada function ln, kita nak differentiate, kita akan dapat 1 over u. Okay, so u ni adalah function dia lah. And then, since u ni is the function of fx, so kita akan darabkan dengan hasil differentiate function u tersebut lah, du over dx. Okay, so contohnya saya ada y equal to ln of
2x plus 1. Okay. So, bila kita differentiate, kita akan dapat dy over dx untuk yang y ni. So, kalau ln differentiate, guna dia punya formula ni. So, kita akan dapat ln u sama dengan 1 over u. So, 1 over u kita adalah yang ni lah. 2x plus 1. And then don't forget, multiplykan dengan hasil differentiate u ni. So, u ni adalah yang belakang ni. Function of ln. So, kita punya function of ln u kita adalah 2x plus 1. So, differentiatekan. 2x, differentiate akan dapat 2. So, 1 akan dapat 0 lah. So, last kali kita akan dapat 2 darabkan dengan 1. So, 2 over 2x plus 1. Okay. So, ini contoh kalau function tu adalah ln. Okay. So, next one. So, ini adalah a few function untuk untuk trigo lah. So, dekat sini, kalau kita ada function sin. So, d dx sin of u. So, u ni adalah any function of fx lah. So, bila kita differentiate, so sin bila differentiate, kita akan dapat cos u. And then, don't forget untuk darabkan dengan hasil differentiate function u respect to x. Okay. So, contohnya dekat sini, let's say, saya nak cari y equal to sin 3x. Okay, so bila differentiate y respect to x, so sini akan dapat dy over dx. So, tengok balik table, sin bila differentiate kita akan dapat cos u. So, dekat sini sin kita akan dapat cos 3x lah. And then, jangan lupa darabkan dengan hasil differentiate u. So, u dekat sini adalah sin of u, function of sin ni lah. So, ini adalah kita punya u. So, differentiatekan function ni. So, 3x bila differentiate kita akan dapat 3. So, darabkan dengan hasil differentiate tersebut. Okay. So, yang ini jangan darabkan dengan yang belakang. Sebab apa? 3 ni kita darabkan dengan semua function. Bukan darabkan dengan yang belakang ni. So, maksudnya dia akan dapat 3 cos 3x. Okay. So, ini untuk sin. So, yang seterusnya function trigo adalah bila kita ada d per dx. Okay. So, function dia adalah cos of u. So, bila kita differentiate, so kalau cos differentiate, kita akan dapat negative sin u. And then, don't forget darabkan dengan hasil function differentiate u ni lah. So, du perkan dengan dx. So, contohnya saya ada y equal to cos 2x plus 1. So, bila differentiate y, kita akan dapat dy over dx ataupun y prime. So, cos u ni u lah. Bila differentiate, kita akan dapat negatif sin u tu. So, tulis balik 2x plus 1. And then, darabkan dengan hasil differentiate function cos. So, ini dia punya function dia lah. So, differentiatekan 2x, differentiate, kita akan dapat 2. So, 1 ni constant, differentiate akan dapat 0. So, 2 ni jangan darabkan dengan yang function ni, darabkan dengan keseluruhan function sin. So, negative sin darab 2, negative 2 sin 2x plus 1. Okay. And then, yang seterusnya trigo adalah tangent. So, bila kita ada d dx, tangent of u. So, kita akan dapat dia punya function tangent bila kita differentiate secant square u darabkan dengan du over dx lah. Okay. So, contohnya bila kita ada tangent 3x. So, bila differentiatekan dia, kita akan dapat tangent differentiate akan dapat secant square u kita yang ni lah. So, u kita dekat sini adalah 3x. And then, darabkan dengan du over dx. So, u kita 3x. Differentiate 3x, kita akan dapat 3. So, kita akan dapat 3 secant square 3x. Okay. So, ini untuk trigo lah. So, yang dekat bawah ni, kamu boleh tengok dia punya ni. Okay. Kalau untuk secant u, cotangent u, and then cosecant u. Okay. So, ini adalah dia punya cara untuk differentiate. Okay. So, ini adalah basic differentiation. So, before kamu differentiate, you need to make sure that function tu must be sama macam dalam table of formula. Baru kita boleh differentiate ikut dia punya formula. Okay, make sure jadikan function tu sama macam dalam table formula ni. Okay, so itu untuk introduction of differentiation. So, next video saya akan explain macam mana kita nak differentiate example dan a few method lah.
Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.